Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows berharap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan kisah seram yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Dan kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini berlaku di sebuah kawasan ataupun tempat yang amat bersejarah, iaitu di Melaka. Dan tempat yang lebih detail ataupun lebih terperinci yang bakal saya kongsikan terletak di area Bukit Cina, dan bermacam-macam kisah yang pernah diceritakan berkenaan dengan tempat tersebut. Dan ada satu kisah ni di mana dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Jenny, di mana pada ketika itu dalam tahun 1998 macam tu, di mana dia dengan rakannya berjoging di kawasan Bukit Cina, maka berlakulah satu insiden yang misteri dan juga menyeramkan. So, kalau geng baik semua nak tahu apa yang berlaku kepada Jenny dan rakannya semasa berada di Bukit Cina, saya pun tak nak buang masa lagi, so jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Melaka yang merupakan sebuah bandar yang bersejarah, di mana titik permulaan segala-gala benda yang berlaku di Malaysia yang kita kenal pada hari ini. Dahsyat man. Di situlah mana ada cerita hang tuah semua benda tu. Di situlah tempat di mana para miswara landing dekat tempat tu, dan jugalah Portugis lah, Belanda lah, British lah, semua benda tu lah. Dan setiap kejadian bersejarah tersoroknya cerita-cerita misteri, cerita yang menyeramkan, yang kononnya ada kena-mengena dengan sejarah di kawasan tersebut. Dan kisah yang bakal saya kongsikan pada hari ini berlaku di sebuah tempat yang diberikan nama Bukit Cina. Mungkin ada di antara geng bayang semua tak tahu Bukit Cina ni terletak dekat mana, apa sejarah dia semua. So Shadows nak bagi sedikit sebanyak latar belakang sebelum kita masuk ke kisah seram pada hari ini. Sebab yelah, pada waktu yang sama kita dapatlah ilmu sedikit sebanyak kan, berkenaan dengan negara kita kan, sejarah semua benda tu. So bagi Shadows, ada satu benda yang amat Shadows sebenarnya sukalah bila berkongsikan kisah-kisah yang ada kena-mengena dengan sejarah di tempat tu. So, Bukit Cina ni merupakan sebuah bukit yang penting dalam sejarah Bandar Melaka tau. And dia terletak beberapa kilometer macam tu ke arah utara dari pusat bersejarah Melaka ni. And sekarang ni area situ kebanyakannya dikelilingi oleh bandar-bandar moden lah. Alright, kalau geng bayang semua yang berasal daripada Melaka, korang boleh tahulah tempat tu memang dah lain lah kalau nak membanding dulu. So, mengikut tradisi tempatan, dalam pada pertengahan kurun ke-15 macam tu, Puteri Hang Lipo, iaitu cucu kepada Maharaja Yongle. Shadows harap betul lah kan apa yang Shadows kata tu. Maharaja ketiga bagi dinasti Ming telah dihantarkan bagi untuk berkahwin dengan Sultan Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah, bagi mematerikan perhubungan di antara kedua-dua negara, which is China dan juga Melaka lah pada ketika itu. So, beliau membawa bersamanya pengiring yang seramai 500 anak menteri dan beberapa orang ratus dayang macam tu lah. Dan Bukit Cina juga merupakan salah satu hadiah daripada Sultan yang ditetapkan sebagai penempatan diorang tau. Dan dekat area situ dikatakan ada satu perigi, iaitu perigi Hang Lipo, yang bersebelahan dengan satu kuil, iaitu kuil Sang Po Teng, juga dikenali sebagai kuil Sampo Kong. Nampak ada dua nama kan. Dan tempat tu dibina oleh pengikut Hang Lipo bagi kegunaan peribadinya, tetapi ia merupakan sumber air bagi kebanyakan bandar di area Melaka tu. Dan semestinya ia juga merupakan sasaran bagi pasukan musuh yang masih adalah cuba meracuni lah, menawan lah bagi kegunaan masing-masing. So, perigi Hang Lipo ni didakwa tak pernah kering walaupun semasa musim kemarau. Dan hari ni dikatakan ia terkenal sebagai perigi impian, dan dikatakan juga sesiapa yang melontar wang siling ke dalamnya akan kembali ke Melaka. Dan Bukit Cina juga
adalah antara dua bukit bersebelahannya membentuk perkuburan Cina yang melitupi lebih kurang 250,000 meter persegi dengan lebih 12,000 kubur macam tu, dan setengahnya bertarikh hingga ke time dinasti Ming yang dikatakan sebagai perkuburan Cina terbesar di luar China. So itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Bukit Cina. Kalau korang semua nak tahu lebih mendalam, korang boleh pergi chat kat Google ataupun korang boleh terus ke Melaka dan belajarlah sedikit sebanyak sejarah berkenaan dengan tempat tu. So, kisah yang bakal Syadus kongsikan berkenaan dengan Bukit Cina ni, di mana insiden ni berlaku pada tahun 1998. Terjadi pada seorang wanita yang bernama Jenny. So, Jenny pada ketika itu belajar di salah satu macam universiti ke apalah dekat area Melaka. And Jenny ni, dia jenis yang suka beriadah lah. Senang cerita macam tu. Suka beriadah, berjoging, bersenam, semua benda tu. And dikatakan antara tempat yang dia suka pergi adalah dekat area Bukit Cina. Sebab tempat tu boleh dikatakan yalah, boleh mencabar jugalah dengan bukitnya lah, apa semua benda tu. And malah ada juga yang kata tempat tu boleh hiking. Shadows tak tahulah. Mungkin betul, mungkin tidak. Alright. Tapi berani juga si Jenny ni. Walaupun tempat tu ada lebih kurang 12,000 tapak perkuburan, tapi still lah boleh selamba redah agak lah jogging kat area situ kan. So Jenny ni dia akan ada rutin harian dia, di mana dia akan pastikan tiap-tiap petang macam tu dalam pukul 5 ke pukul 4 ke, tengok pada keadaan, dia akan pergi dekat area Bukit Cina tu berjogging bersama dengan salah seorang rakannya iaitu Alicia, seperti mana Shadows katakan tadi, untuk beriadah. And sepanjang dia berada di area Melaka, and sepanjang jugalah time dia berjogging dekat area Bukit Cina tu, tak pernah pula si Jenny dan juga Alicia ni mengalami apa-apa benda yang misteri dan juga menyeramkan. Namun berlaku sesuatu yang consider macam asbab lebih kurang lah, di mana berlakunya kejadian misteri ke atas diri Jenny dan juga rakannya Alicia. So ceritanya pada hari tersebut, di mana mereka berdua akan sentiasa pergi jogging semua, cuaca cerah, cuaca semua elok, tak ada hujan ke apa. Tapi pada hari tu berbeza dengan hari-hari lain, sebab pada hari tu Jenny dan juga Alicia, kelas diorang habis lambat dalam pukul 5.30 macam tu tau. So lepas selesai semua kelas dia, lepas diorang balik tukar baju lah, nak freshen up ke apa sebelum pergi jogging, dah makan masa. So end up diorang pergi dekat area Bukit Cina tu dalam pukul 6 lebih tau. Jenny pada awalnya dia tak rasa berapa selesa sebab time tu dah dekat-dekat nak senja. And yelah, tempat tu dah area bukit, lepas tu area kuburan, semua benda tu. Walaupun dia tak benar lah nak kata percaya 100% berkenaan dengan hantu-hantu ni, tapi disebabkan membesar dalam keluarga yang mempunyai pantang larang berkenaan dengan kawasan-kawasan perkuburan, so Jenny rasa tak selesa lah bila dah dekat-dekat dengan senja, dekat-dekat nak malam macam tu tau. Namun Alicia, iaitu rakan si Jenny ni, pujuk si Jenny, kata kalau kata kau miss rutin kau pada hari ni, ibarat kau ni dah tak macam tak berdisiplin lah, sedang cerita macam tu. Sebab selama ni kau follow rutin kau. Yes, ada hari-hari yang Jenny akan berehat, sebab ialah selalu bersenam juga pun tak berapa elok juga, kena ada hari yang kena berehat. So lepas si Alicia ni dah pujuk si Jenny ni, Jenny pun termakan lah kata-kata manis Alicia ni, kata okay fine lah, hari ni kita jangan buat lama, kita buat sekejap sebelum pukul 7 jauh daripada kawasan tu. So diorang pun tiba di area Bukit Cina dalam 6 suku macam tu, and dikatakan adalah macam trail ataupun laluan macam tu untuk di mana diorang boleh berjoging lah. And dikatakan laluan untuk diorang berjoging ni ada yang naik bukit, ada turun bukit, semua benda tu lah. So tak adalah dia flat road macam tu lah, okay. And Jenny dan Alicia ni dah lama berjoging ke area situ, tak adalah nak kata satu benda yang baru buat mereka. And diorang sentiasa bila time jogging akan bawa lah segala benda-benda persiapan diorang, seperti yang paling penting iaitu air mineral diorang lah. So selalunya diorang ada botol diorang sendiri, tapi pada hari tu jugalah si Alicia ni tertinggal botol dia. Dia dah bawa, dia dah prepare lah, tapi tertinggal dekat meja makan. So end up sebelum dia sampai kat tempat tu, si Alicia ni belilah botol mineral plastik, dan botol plastik tu lah dan cerita macam tu, okay. So diorang pun berjoging, beriadah sambil berlari, semua bersembang. Sampailah satu momen di mana time tu diorang dah tak berlari sangat, diorang just berjalan, and air yang diminum oleh si Alicia ni pun habis. So pada ketika itu Jenny berjalan lebih kurang depan sikit lah berbanding si Alicia ni. So lepas dalam
6.45 petang macam tu, si Jenny pun bagi tahu dekat Alicia, sekarang dah nak pukul 7 dah, jomlah kita balik kan, tak elok lah tempat ni nak duduk lama-lama semua kan. So Alicia pun bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh si Jenny. Namun time ni lah berlakunya insiden yang misteri buat mereka berdua. Entah kenapa, walaupun laluan tersebut dah dilalui oleh Jenny, oleh Alicia, dah banyak kali dah diorang lalu tempat tu, tapi tak tahu kenapa mereka berdua ni tak jumpa jalan keluar tau. Diorang duk pusing sana, pusing sini. Diorang dah tahu dah laluan-laluan yang diorang kena ikuti. Namun, bila diorang lalu dekat tempat tu, diorang rasa macam diorang asyik masuk ke kawasan yang sama tau. And kejap-kejap diorang akan melalui area tapak perkuburan. Jenny dah makin lama rasa tak selesa. Rasa seperti ada benda yang tak kena. So Jenny pun tanyakan kepada Alicia, apa sebenarnya yang dah berlaku? Macam mana kita boleh tak tahu ataupun tak dapat nak cari jalan pulang? Selalunya kalau kita ikut laluan ni, dia akan bawa kita keluar dari tempat ni. Namun bila kita ikut laluan ni, bila pusing sana pusing sini, masuk sana masuk sini, end up diorang akan muncul dekat tapak perkuburan yang sama tau. And situasi pada ketika itu dah makin gelap. Time tu dah dekat pukul 7 suku macam tu tau. Cahaya matahari dah tak berapa kelihatan. And plus tempat tu pada tahun tu ialah masih macam berhutan sikit semua benda tu. So obviously lagi kurang lah cahaya dekat tempat tu. And lagi mengerikan bila lihat tapak perkuburan yang lama kan, dengan rumput-rumput lah, dengan lalang semua bagai, yang menciptakan satu vibe ataupun satu suasana yang menakutkan. Jenny makin lama dia berada dekat tempat tu, dia rasa makin resah. Manakala si Alicia ni, dia jenis yang tak percaya dengan benda-benda berhantu, benda-benda yang menyeramkan. So bagi dia, ia adalah satu suasana yang malam. Tak ada beza. Okay, just that ada tapak perkuburan tu je lah. And bagi dia, tapak perkuburan tu adalah tempat orang mati. Dan tak ada apa-apa dah dekat situ. Namun buat Jenny, dia rasa tak selesa sebab yelah, tempat dah makin gelap. Suasana agak sunyi. Kalau nak dibandingkan macam sekarang, tahun 2024, rasanya kalau saya silap, kalau berada dekat tempat tu, saya silap boleh dengar bunyi kereta lah, bunyi motor lah, semua benda bagai. Namun tahun tu 1998, semestinya ramai confirm dah berada dalam rumah dah. Sebab orang dulu-dulu pantang dia berbeza sikit dengan orang sekarang. So diorang pun cubalah cari jalan. And bila suasana dah makin gelap, diorang pun dah start tak nampak jalan dengan begitu jelas tau. Time tu handphone tak ada mat. So obviously tak ada cahaya lampu apa dah. Nak kata torchlight, siapa je bawa torchlight time lari kan? Kalau lari time malam ke, time awal pagi ke, different story lah. Masalahnya diorang lari time petang. So tak terfikir ataupun terlintas di kepala diorang untuk bawa torchlight. So bila suasana makin gelap, dah tak nampak dah laluan sangat. So lagi diorang jalan dekat di situ, diorang ni makin sesat, tak jumpa jalan. Jenny dah makin meracau. Dia dah start menjerit, cuba meminta tolong ataupun menarik perhatian penduduk-penduduk yang berdekatan dengan area Bukit Cina tu tau. So, yang bayang semua boleh bayangkan betapa kuatnya jeritan si Jenny ni. Namun lepas beberapa minit selepas menjerit semua, still tak ada sahutan ataupun tiada sesiapa yang datang ke arah mereka untuk memberi bantuan tau. And Jenny ni makin lama dia makin marah sebab apa? Si Alicia ni seperti tak ada apa-apa yang sedang berlaku tau. Bagi dia macam, okay, kita sesat, nanti bolehlah. Nanti akan ada jalan keluarnya. Tak payah nak risau, tak payah nak takut. Saat demi saat, minit demi minit, masa pun berlalu. Daripada awal tadi 7 suku macam tu, sekarang dah pukul 8 tau. Suasana memang dah gelap gelita. Dah kedengaran bermacam-macam bunyi dekat area Bukit Cina tu. Obviously bunyi yang diorang dengar tu bunyi binatang lah, bukan bunyi hantu ke apa. Belum lagi, alright. Sampailah satu momen apabila diorang cuba cari jalan keluar. And apa yang Jenny perasan is that tiap kali diorang rasa macam diorang berjaya jumpa laluan yang baru yang kemungkinan besar akan membawa diorang keluar dari area Bukit Cina, diorang akan end up dekat tapak perkuburan yang sama tau. Jenny pun tanyakan kepada Alicia, Alicia, you tak rasa pelik ke? Kenapa kita asyik datang ataupun tiba dekat kawasan yang sama?
Seolah-olah macam tempat ni memang nak kita datang kat tempat ni saja, dekat area tapak perkuburan tu. Alicia dalam keadaan kebingungan, tak tahu apa yang dimaksudkan oleh si Jenny, sebab bagi dia area Bukit Cina tu dia macam satu bulatan macam tu lah. Dia adalah liku-liku dia, tapi obviously kalau lalu macam mana pun dia akan muncul dekat tempat yang sama. Sampailah dari satu sudut dalam kegelapan macam tu, mata si Jenny ni terpandang sesuatu di arah area tapak perkuburan tu tau. Seperti ada kelibat ataupun bayangan tubuh badan yang berdiri di tengah area tapak perkuburan tu. Apabila Jenny nampak kelibat tu, Jenny bagi tahu kepada Alicia dan tunjukkan apa yang dia nampak tau. Kali ni bila Alicia pun nampak benda tu, and time tu lah baru Alicia rasa tak sedap hati tau. Apabila dia nampak satu makhluk ataupun kelibat yang berdiri dekat area situ, tak berapa jelas lah, nampak bayangan sahaja, tapi for some reason Alicia dapat rasakan yang itu bukan manusia. Pelik kan? Yang rasa takut tadi all the while adalah Jenny. And Alicia ni tak percaya dengan hantu-hantu ni semua. Namun apabila dia lihat kelibat bayang tu, first thing dalam otak dia tak fikir pula tu manusia ke apa ke. Dia terus fikir yang kelibat tu adalah sesuatu yang misteri dan juga menyeramkan. Manakala si Jenny ni pula fikir, kot penjaga kubur ke apa ke. Sebab kan area situ time awal Shadows katakan ada satu kuil dekat area situ. So mungkin penjaga-penjaga kuil tu dengarlah sahutan ataupun jeritan Jenny time diorang menjerit untuk meminta tolong. Jenny tanpa membuang masa terus memanggil kelibat tu untuk bantu diorang keluar daripada tempat tu. So apabila Jenny memanggil kelibat tu, mereka berdua nampak yang bayangan tu makin menghampiri ke arah mereka tau. And tak berapa lama kemudian, apabila kelibat tu dah menghampiri diorang, and boleh nampaklah dengan jelas bentuk badan, raut wajah, muka semua tu, terus Jenny dan Alicia tergamam. Sebab apa yang diorang nampak adalah seorang macam wanita Cina berpakaian macam pakaian Cina tradisional yang zaman dulu-dulu lah. Mungkin zaman Ding Dynasty ke apa. Shadows tak tahu. Tapi cara berpakaian dia, make up dia semua seperti zaman dahulu tau. Bila Jenny dan Alicia nampak pakaian ataupun raut wajah kelibat ni, mereka berdua dah rasa seperti ada benda yang tak kena tau. So Alicia boleh berbahas dalam bahasa Cina. So Alicia pun cakaplah dengan jelmaan tersebut dalam bahasa Cina untuk dapatkan satu respon lah. Namun apabila makhluk tu membalas semula apa yang dipertanyakan oleh si Alicia ni, Alicia tergamam dan terkejut. Sebab apa? Dia tak faham langsung satu patah yang keluar daripada mulut wanita tersebut tau. Jenny tanpa membuang masa terus genggam tangan si Alicia ni and lari ke arah laluan yang kononnya dapat membawa diorang keluar tau. Namun sekali lagi lepas diorang dah berlari punya laju lah, and diorang rasa macam dapat jumpa laluan keluar, diorang end up muncul semula di tapak perkuburan yang sama tau. Jenny time tu dah start menangis dalam ketakutan. Alicia pun sama juga. Diorang tak tahu apa yang sedang berlaku. Dan apa yang pelik dan juga agak misteri pada ketika itu, Jenny nampak sebuah botol plastik berada di depan kakinya time diorang macam consider macam melutut ke ataupun cangkung macam tu lah. Di mana sepanjang masa diorang berada dekat tempat tu, diorang tak nampak pun, ataupun Alicia ni tak nampak ada botol plastik ke apa-apa pada ketika itu tau. Dan apabila Alicia nampak botol plastik tu, Alicia teringat and bagi tahu Jenny, ni botol plastik yang aku buang dekat area sini tadi. Jenny yang pada ketika itu tak tahu yang rupanya Alicia ni ada buang sampah dekat area situ tau. Terus Jenny pada time tu dengan muka sedih semua benda tu disebabkan ketakutan, terus menjadi marah and maki si Alicia ni. Dia bagi tahu kawasan macam ni, tapak perkuburan yang kita tak tahu apa yang menghuni di area sini, engkau dengan selamba membuang sampah dekat tempat ni. Consider macam tak ada adab lah. Macam kita pergi ke rumah orang, kita bawa sampah, instead of buang dalam tong sampah,
Kita buang lah dekat area ruang tamu ke, dalam bilik ke apa ke. Kita buat semak lah dekat tempat orang. So apabila Alicia sedar yang kemungkinan besar disebabkan dia buang sampah dekat area situ, sebab itulah berlaku gangguan-gangguan yang seperti mana Shadows katakan, penampakan wanita tu, diorang tak jumpa jalan keluar, semua benda tu lah. Namun seelok sahaja Jenny ambil botol plastik yang dia buang tadi tu, time tu Alicia dan juga Jenny terdengar seperti satu gelak ketawa yang halus yang datang daripada area tapak perkuburan tu tau. Apabila Jenny dan Alicia pandang dekat area tapak kuburan tu, diorang lagi terkejut sebab apa? Pada awal tadi diorang hanya nampak satu kelibat wanita yang berpakaian tradisional yang berada dekat tempat tu. Tapi berbeza dengan kali ini, apa yang mereka berdua nampak dalam suasana yang gelap gelita dekat kawasan area tapak perkuburan tu semua, diorang nampak banyak bayangan yang sedang berdiri dekat situ, seolah-olah seperti ketawa kepada mereka berdua tau. Tapi bukan nak ketawa yang macam ketawa lawak ke apa, tapi ketawa yang sinis tau. Bila Alicia dan juga Jenny nampak begitu banyak kelibat dekat area tapak perkuburan tu, Alicia dan juga Jenny terus berlari keluar daripada tempat tu sambil bawa lah botol plastik tu. And kali ni berbeza dengan apa yang berlaku tadi, diorang follow laluan yang sama, berlari dengan begitu laju. And lepas beberapa jam diorang stuck dekat area Bukit Cina tu, akhirnya diorang berjaya keluar daripada tempat tu apabila diorang nampak cahaya lampu daripada jalan utama tau. Bila diorang nampak benda tu, terus mereka berasa lega. Akhirnya diorang berjaya keluar daripada area Bukit Cina tau. Yang menimbulkan persoalan, laluan yang diorang lalu tadi tu, sepatutnya diorang dah keluar daripada area Bukit Cina tu tau. Tapi sepanjang diorang stuck ataupun tersangkut dekat area situ, diorang follow laluan yang sama, tapi tak jumpa jalan keluar seperti mana yang part akhir tu diorang jumpa jalan keluar. Diorang ikut laluan sama, tak ada beza, tak ada apa, tak ada perubahan apa-apa tau. Jalan yang sama. Dan nak dibandingkan dengan apa yang diorang nampak, bagi diorang tersesat dekat area Bukit Cina tu lebih menyeramkan. Sebab apa? Diorang tak tahu nasib apa yang akan berlaku dekat tempat tu tau. Jenny terfikirkan, kalau katalah sekiranya diorang tersesat di alam makhluk tu, sesilap tiada sesiapa pun yang dapat jumpa diorang. And sesilap diorang stuck di alam yang lagi satu tu tau. And sebab itulah suara Jenny yang menjerit meminta tolong tiada sesiapa yang dengar. Sebab apabila dipikirkan logik di mana mereka berdua berada, Jenny yakin yang penduduk-penduduk yang berdekatan dengan tempat tu akan confirm dengar jeritan Jenny. Sebab laluan nak exit daripada tempat tu dan consider macam agak dekat sebenarnya tau. And bohong lah, tipu lah, tak ada siapa boleh dengar. And disebabkan insiden tu, Jenny yang begitu kecewa dengan Alicia. Sebab bagi Jenny, dia fikirkan kejadian yang berlaku pada malam tu ataupun pada hari tersebut berpunca daripada Alicia yang tak jaga adab tu. Tapi bagi Alicia, kita pun tak boleh nak salahkan Alicia 100%. Sebab apa? Bagi dia, itu bukanlah kepercayaan dia. Dia tak adalah fikir yang dengan kemungkinan buang sampah dekat tapak kuburan tu dapat menimbulkan satu gangguan ataupun menimbulkan kemarahan daripada entiti-entiti misteri tu tau. So dikatakan Jenny dan Alicia ni tak bertegur tau selama beberapa hari disebabkan pengalaman tu. Tapi in the end, diorang ni berbaik semula lah. Alicia pun minta maaf dengan Jenny dengan atas apa yang dia lakukan. And sekarang ni si Alicia lebih sedar yang bila kita pergi kat tempat-tempat macam ni, semestinya adab kena jagalah. Alright, tak kisahlah mana kita pergi, dalam hutan ke, laut ke, apa-apalah. Kita just fikirkan macam ni lah. Right, Shadows pun nasihatkan diri Shadows dan juga game bang semua. Kita just fikirkan macam ni. Kita pergi rumah orang. Okay, kita pergi rumah orang. And bayangkan, kita tak ada adab dengan orang tu tau. Kita pergi rumah dia, kita buat sampah, kita cakap kuat, kita cakap besar, semua benda tu buat orang tuan rumah rasa tak selesa ke apa ke. Semestinya tuan rumah akan merasa marahan.
Yes, tapi kita manusia, kita tak tunjuklah benda tu sebab kita menghormati tetamu yang datang rumah. Tapi kalau kata kita pergilah beyond the limit lah dalam cerita macam tu, semestinya tuan rumah akan marah punya. So samalah, makhluk-makhluk ni dia ada dekat area situ tau. Tapi just like kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. So kalau kita pergi dekat tempat dia and kita tak ada adab, kita buat benda-benda yang tak patut dilakukan, semestinya diorang pun marah jugalah. Tapi Jenny dan juga Alicia berasa teramat bernasib baik sebab diorang berjaya keluar daripada tempat tu and tak ada apa-apa yang serius ataupun kecederaan yang berlaku ke atas diri mereka tau. Malah even sampai sekarang bermacam-macam kisah yang menyeramkan berkenaan dengan Bukit Cina tu. Ada kisah-kisah misteri, ada tim-tim paranormal yang pernah masuk dekat area situ dan dikatakan diorang pernah dengar seperti ada suara lelaki bercakap tapi tak tahu siapa. Ada kemunculan kelibat-kelibat. Malah ada juga yang katanya kononnya lah nampak Puteri Hang Lipo berjalan dekat area situ. Macam-macam lagi lah. Tapi bagi Shadows, bila kita berceritakan dekat tempat-tempat yang bersejarah macam ni, semestinya adalah misteri di sebalik semua benda yang berlaku tau. Kisah macam dekat area Kota Ifah Musa ataupun dekat museum yang boleh dikatakan museum berhantu di Melaka dan macam-macam lagi lah. So Shadows nasihatkan kepada geng baik semua bila pergi dekat tempat-tempat macam ni, jaga diri, jangan mulut serupa sangat, just jaga adab lah, right? Sedang cerita macam tu sebab kita tak nak ada benda-benda yang tak diingini berlaku kata diri Shadows ke ataupun diri geng baik semua semasa melawati tempat-tempat tersebut. Alright, so begitulah kisah yang dialami oleh Jenny dan juga Alicia semasa berjoging di area Bukit Cina. So sekiranya kalau geng baik semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. InsyaAllah dengan harapan Shadows berjaya capai 20,000 subscribers tahun ni, InsyaAllah, dengan bantuan geng baik semua. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye geng baik semua.